Waktu tu orang tak kalut dah nak cari duit, nak cari harta tak ada dah. Bila bangun-bangun di padang mahsyar, sibuk nak tutup pakai, nak tutup badan je, nak tutup badan masing-masing. Kalaulah hidup atas dunia ni kita tak jaga amalan, macam mana kita nak tutup di padang mahsyar nanti? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk kita membincangkan tentang mengenai bagaimana suasana yang akan berlaku di waktu mana kita mula dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Kerana bila kita sebut kita bangkit di padang mahsyar nanti, maka tentulah berbeza-beza keadaan berdasar kepada berbezanya amalan yang dikerjakan sepanjang kita hidup di atas dunia ini. Bila kita jaga amalan kita, mudah-mudahan Allah bagilah pakaian untuk kita. Pakaian yang dimaksudkan ini ialah berdasar kepada hadis yang kita belajar sebelum daripada ini. Bila bangun di padang mahsyar, kebanyakan manusia ni dalam keadaan telanjang bogel. Bila manusia berada dalam keadaan telanjang bogel, orang yang pertama yang akan diberi pakaian di padang mahsyar nanti ialah Nabi Ibrahim AS. Lepas pada Nabi Ibrahim AS, kita baca dalam hadis Rasulullah kata barulah diberi pakaian untuk aku. Lepas pada diberi pakaian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru diberi pakaian pada orang-orang di kalangan umat aku. Siapa umat aku yang paling terawal yang dapat pakaian ialah muazzin ataupun Bilal yang ana sebut dalam pengajian sebelum daripada ininya ialah Bilal yang ikhlas dalam dia memanggil orang untuk mentaati perintah Allah. Yang ni di antara orang yang dapat pakaian di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala nanti, dan juga orang-orang yang diberi pilihan oleh Allah. Siapa lagi? Orang yang telah dikapankan dengan kapan yang baik. Maksudnya yang kita bincang pada pengajian yang sudah dah, bila tubuh badan kita dah mula dipulangkan kembali, maka di waktu tersebut manusia akan mula dipakaikan pakaian. Pakaian apa yang kita dapat pakai? Pakaian yang telah dikapankan waktu mana kita di sendiri kita meninggal dunia. Sebab tu Rasulullah pesan, cantik dan elokkanlah pakaian kain kapan bagi orang yang dekat bila dia meninggal dunia. Kan kita belajar dan sebelum daripada ni. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut daripada Abu Sa'id Al-Khudri sebelum daripada ni, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mayat akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang dipakai ketika mana dikafankan pada dia. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Rasulullah kata mayat ini akan dibangkitkan berdasar pada pakaian yang dikafankan padanya. Hari ini kita sambung pada ayat yang disebut oleh pendapat jumhur ini, menunjukkan sepadan hadis Aisyah dan juga hadis Ibn Abbas ini dengan firman Allah Ta'ala yang berikut. Kita berhenti sakat tersebut kan pada minggu yang sudah. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum syuraka' laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Allah Subhanahu wa taala sebut, dan sesungguhnya kamu akan didatangkan pada kami dalam keadaan seorang-seorang, furada. Walaqad ji'tumuna furada, kamu datang di padang mahsyar nanti dalam keadaan seorang-seorang, sebagaimana kamu datang di atas dunia dahulu seorang-seorang. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kamu datang ke dunia dahulu seorang-seorang. Allah Subhanahu wa taala sebut, sebagaimana aku ciptakan kamu bila kamu datang ke atas dunia dahulu,
kamu datang dalam keadaan seorang-seorang, kemudian dalam keadaan demikian katanya Allah Subhanahu wa taala, wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, dan kamu tinggalkan di belakang kamu di dunia apa yang telah kami kurniakan pada kamu. Wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum, dan kami tidak akan melihat bersama kamu yang dapat memberi syafaat, pertolongan yang kamu dakwa bahawa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan dalam kalangan kamu. Za'amtum annahum fikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Di waktu tersebut terputuslah pertalian di antara kamu, wa dhalla ankum, dan sesatlah apa yang telah kamu dakwakan itu, ma kuntum taz'umun, terhadap apa yang kamu dakwa tersebut. Allah Subhanahu wa taala sebut, manusia, bila kamu sampai di akhirat kamu balik seorang-seorang. Bila kamu dah balik seorang-seorang, waktu tersebut tak ada pun yang kamu rasa atas dunia dahulu ada lagi Tuhan selain daripada Allah. Bila kamu sampai di padang mahsyar, wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum, tak ada orang yang boleh bagi syafaat pada kamu. Tak ada Tuhan yang kamu dakwa ada lagi Tuhan atas dunia dahulu. Tak ada seorang pun yang mampu untuk memberi syafaat. Tak ada satu pun Tuhan yang mampu memberi syafaat pada kamu. Annahum fikum syuraka, yang kamu syirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu tersebut laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum. Waktu tersebut kamu dah berputus asa, tak rasa apa-apa lagi. Di saat itu dalam keadaan yang kamu tak mampu lagi minta pertolongan daripada sesiapa pun, wa dhalla ankum, kerana mereka telah menyesatkan kamu, ma kuntum taz'umun, terhadap apa yang kamu sangka-sangka dalam hidup kamu tadi. Allah cerita demikian. Maknanya bila kita bangun di padang mahsyar nanti, bangun di padang mahsyar, tak ada seorang pun yang dia mampu untuk cari orang lain nak minta tolong dengan Tuhan yang mereka kata ada. Kan atas dunia ni kan ada orang kata Tuhan ni ada 3. Atas dunia ni ada orang kata Tuhan ni banyak. Mintalah pertolongan pada Tuhan itu, Tuhan ini. Macam-macam gaya. Datang di akhirat nanti katanya Allah, waktu tu kamu putus asa terus. Tengok keadaan yang berlaku tersebut, kamu tak ada lagi perasaan, kecuali hanyalah kamu mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala saja. Bila manusia bangkit di padang mahsyar Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala sebut, qul amara rabbi bil qist, dan katakanlah Tuhanku telah menyuruh aku melakukan keadilan. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin, dan katakanlah wahai Muhammad, luruskanlah muka diri kamu pada setiap solat, dan wad'uhu mukhlishina lahuddin, dan berdoalah kepada Allah dalam keadaan ikhlas dalam beragama. Kama bada'akum ta'udun, sebagaimana kamu diciptakan pada permulaan, demikianlah kamu akan dikembalikan pada akhirnya. Demikianlah kamu datang seorang-seorang, kamu balik pula pada Allah seorang-seorang, menghadap di hadapan Allah. Yang nak sebut banyak kali kan, bila kita bangun di padang mahsyar, kita tak sibuk dah nak cari isteri kita ke, nak cari anak kita ke, nak cari yang disebut dengan pasangan hidup kita siapa pun tak. Masing-masing fikir furada, fikir diri masing-masing je. Bangun di padang mahsyar, fikir macam mana nak selamat diri masing-masing saat mana menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana pakaian di atas dunia ini adalah harta, oleh kerana kamu hidup atas dunia dahulu, kamu bergelumang dengan harta, sedangkan di akhirat tidak ada lagi harta. Bangun di padang mahsyar, tak ada lagi harta, tak sibuk dah di waktu itu, maka hilanglah seluruh harta disebabkan kematian seseorang. Bila mati seseorang, maka tak adalah harta. Yang kamu rasa bangga, kamu rasa nak, kamu rasa sayang dan sebagainya, di waktu mana kamu meninggalnya kamu, maka tak ada dah harta-harta yang kamu ada tersebut. Harta benda tinggal di atas dunia, dan hari itu yang ada hanyalah dari dirinya sendiri. Menjauhkan daripada dirinya pada hari itu suatu yang dia benci, oleh sebab amal soleh ataupun kerana rahmat Allah untuk dirinya, pakaian tidak ada gunanya pada hari itu kecuali pakaian yang datang daripada syurga semata-mata. Tuan kita ni sebut, waktu tu orang tak kalut dah nak cari duit, nak cari harta, tak ada dah. Bila bangun-bangun di padang mahsyar, sibuk nak tutup pakaian, nak tutup badan je, nak tutup badan masing-masing. Kalaulah hidup atas dunia ni kita tak jaga amalan,
tak jaga amalan, macam mana kita nak tutup di padang mahsyar nanti? Itu cara tuan kitab kita nak sebut. Oleh demikian, masa tu semua orang diajar supaya jangan kamu menyesal, jangan kamu rasa nak menyesal. Biar kamu menyesal sekarang, kamu cari amalan-amalan kamu atas dunia, biar banyak sikit amalan kamu, biar banyak amalan ni penting dalam hidup kita. Banyak amalan satu. Yang kedua, jaga jangan hancur amalan. Orang kita banyakkan amalan je, tapi dia tak jaga nak hancurnya amalan. Yang ni silap. Ramai di kalangan kita jaga separuh lagi dia tak jaga. Islam ni dia kena jaga dua-dua. Jaganya amalan, banyakkan amalan, jaga jangan hancur amalan. Hancur amalan ni apa dia? Dengki, hancur amalan kita. Ataupun kita ujub, hancur amalan kita. Ujub, kan anak sebut dalam kuliah di masjid negeri anak sebut, ramai orang kita ni kena penyakit ni, penyakit ujub. Aku seorang je datang dengar kuliah, orang lain tak datang dengar kuliah. Habis kita, habis terus amalan. Benda ujub ni benda kagum pada diri sendiri. Diri depan cermin tengok muka kita, lawa juga aku ni misalnya. Kita rasa demikian, maknanya ujub. Ujub ni, orang yang suka selfie senang jadi ujub. Siapa-siapa yang suka selfie, kena ingat betul-betul, dia senang jadi ujub. Ni lepas pada ni tak selfie terus, tak kena gaya ni. Anak sebutnya jaga-jaga. Kerana ramai orang kita ni, dia mula jadi ujub. Dia jadi ujub. Ujub ni menghancurkan amalan. Ada 2-3 benda yang boleh menghancurkan amalan. Orang kita dia sibuk wajib, banyak je, banyak. Dia buat amalan, jaga amalan, tawaf je. Siap je tawaf, ambil gambar, selfie depan Baitullah misalnya contohnya. Depan Baitullah. Senang je nak hancur amalan kita tadi. Baca Quran, baca, siap je baca Quran, ambil gambar, post dalam Facebook. Senang. Kita buat demikian, post. Alhamdulillah, dah 13 kali dah khatam Quran. Anak senang je dia ni. Nak jadi hancur amalan, jaga. Kerana yang ni jadi pakaian pada kita di akhirat nanti. Amalan kita ni menjadi pakaian. Satu, tuan kita kata, kamu harta banyak mana pun, kalau sekiranya kamu tak pandai nak jaga, kamu tak pandai nak jaga pada diri kamu dengan amalan, kamu akan telanjang juga di padang mahsyar nanti. Ini cara yang diajar supaya kita jangan rosak amalan kita, jangan rosak amalan kita, dan kita ni berpakaian di padang mahsyar nanti. Lalu Islam ajar apa dia? Jaga dalam hidup. Nak suruh pada diri kitanya, biar pastikan selamat dalam hidup kita mengikut syariat dalam perjalanan hidup kita. Banyak ni benda yang kita kena perbetulkan balik. Dalam diri kita ni banyak benda yang menyesatkan kita. Kita tak perasan pun. Misalnya hasad. Ramai orang yang mati dalam keadaan berhasad. Ramai di kalangan kita ni mati dalam keadaan yang kita ada penyakit hati. Penyakit hati ni. Mati dalam keadaan penyakit hati. Habis amalan. Hancur lebur amalan. Banyak macam mana pun kita buat, tiba-tiba bangun di padang mahsyar, tak ada pakaian. Orang lain semua dah ada pakaian. Tiba-tiba kita tak ada pakaian. Kenapa tak ada pakaian? Kerana kita je tidak ada amalan yang kita buat. Kerana kita sibuk menjaga, membanyakkan harta benda. Abu Hamid dalam Kashful Ulumul Akhirah berpendapat dengan hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, segerakanlah kamu mengkafankan orang mati dan dalam kalangan kamu, kerana pada hari kiamat umat aku akan dibangkitkan dengan kain kafannya, sedangkan umat lain dalam keadaan telanjang. Cepatkanlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Cepatkan dalam hidup kamu ni, kafankan jasad orang yang meninggal dunia. Jangan lambat-lambat. Satu, Rasulullah pesankan ada 3 amalan yang kena percepat dalam hidup kita. Sembahyang kena cepat. Jangan lambat-lambat. Sembahyang ni jangan suka tangguh-tangguh. Dekat dengan asar baru nak sembahyang zuhur, jangan. Dekat dengan maghrib baru nak sembahyang asar. Lepas tu mula terkejutlah, kenapa maghrib awal sangat hari ni? Padahal dia sembahyang lewat. Dia tu melewatkan solat. Jangan. Ni kita kena jaga. Yang pertama, jaga solat biar cepat. Yang kedua, kena percepatkan perkahwinan anak-anak kita. Rasulullah pesan, cepatkan kahwin anak-anak kamu. Jangan suka tangguh-tangguh. Orang kita ni suka sangat tangguh anak-anak dia. Bila anak dia nampak macam dah mula dah kenyik mata misal contohnya, dia biar je lagi. Dia kata biar belajarlah dulu. Kamu nak makan apa nanti?
kamu nak bagi makan anak orang makan pasir, dia sebut demikian. Padahal Rasulullah kata percepatkan kahwin ni, jangan lambat. Anak-anak kita ni jangan kita kata berapa umur kena kahwin, ni kita kata 26, 27 baru kahwin. Dah lewat dah tu. Dah lewat dah. Dalam Islam ni kahwin cepat. Usia berapa? 19 tahun, 20 tahun kahwin. Awal pada diri kita ni, percepatkan perkahwinan anak-anak kita ni sendiri. Ni seronok ni anak-anak muda ni kata, lama dah nak suruh ustaz sebut yang ni. Nak sebutnya gambaran kahwin jangan lambat. Dua, yang ketiga Rasulullah kata cepatkan kapan jenazah. Jenazah mesti kena cepatkan, jangan lambat. Kenapa? Orang yang meninggal dunia ni tak sabar masuk syurga kalau dia ahli syurga, ataupun kalau dia di kalangan ahli neraka, dia cepatkan dia, maka cepatlah selesai urusan dia. Cepatkan dikebumikan jenazah dia, percepatkan dia panggil demikian, maka banyaklah benda urusan yang akan selesai, tidak membebankan orang yang masih hidup. Bila kita cepatkan ke bumi jenazah yang tak baik, jenazah yang tak baik cepatkan ke bumi, jenazah yang baik pun cepat juga ke bumi. Kerana apa dia? Kerana dua-dua ada kebaikan yang tersendiri yang dapat kepada orang yang hidup dapat manfaat, orang yang meninggal dunia pun dapat manfaat dengan meninggal dunia tadi. Lalu kain kapan disediakan dengan cara yang terbaik. Kain kapan ini sendiri, saya tidak bersetuju dengan pendapat mengenai hadis ini. Katanya tuan kitab kita ni Imam Qurtubi, dia kata, saya berdasar pada hadis ni saya tak berapa setuju sangat disebut. Kerana Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui kesahihannya. Sahihnya hadis ni setakat mana? Dia kata saya serah pada Allah dah. Tapi saya sendiri tak berapa nak setuju dengan kesahihan hadis ini. Tengok bagaimana beradabnya tuan kitab kita dalam cerita tentang mengenai hadis. Dia kata, andai kata hadis ini sahih, kalaulah hadis ini betul, maka maksudnya ialah begini: umatku yang mati syahid akan dibangkitkan dengan kain kapannya. Dengan demikian hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang lain. Maknanya kalaupun maksud hadis ini ialah orang mati syahid, disebut demikian. Orang mati syahid bila dia bangun nanti, dia bangun dengan pakaian-pakaian dia. Huraian dalam bab ini tidak bertentangan dengan penjelasan pada muka surat pertama buku ini. Muka surat cerita yang awal, bahawa orang yang telah mati akan saling mengunjungi di dalam kubur mereka. Jemaah ingat balik tak? Yang nak cerita sebelum daripada ni, bila kita meninggal dunia, masuk dalam kubur, kita masuk dalam kubur lepas pada sesi soal jawab, tanya, selesai saja malaikat tanya pada kita. Bila malaikat dah tanya soalan pada diri kita ni, pada diri kita tersebut, kubur kita ni lapang. Bila kubur kita ni lapang, kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan demikian. Waktu mana lapang saja kubur ni, lalu kubur kita ni seluas sejauh mata memandang. Dalam satu riwayat kata 70 hasta. Kubur kita ni jadi warna hijau, antik, kemudian tumbuh rumput-rumput. Lepas tumbuh rumput-rumput tu, malaikat sandarkan kita ke di dalam kubur tu, sandar. Bila sandar ni melurut, kain kapan kita ni turun. Bila melurut, kita tengok kain kapan kita ni turun ni. Bila dah melurut kain kapan kita turun tersebut, dalam keadaan demikian, kita pun sibuk tanya malaikat tanya, malaikat kata, tengok tu hari ni matahari, hari pertama tenggelam matahari. Kita pun sebut, malaikat aku tak solat lagi dan sebagainya. Lepas malaikat sebut, malaikat kata tak ada solat, tak ada dah haji, tak ada. Kita pun baru kita perasan dalam kubur dah. Lepas pada dalam kubur ni, roh yang lain terbunyi. Kita bunyi bergaung begitu. Bunyi ni macam bunyi lebah. Disebut dalam hadis Rasulullah. Ni ahli syurga ni bagi ahli syurga. Mudah-mudahan kita lah, insya-Allah. Bila kita dalam kubur ni, bunyi tu bunyi macam lebah ni, lalu kita sibuk tanya, bunyi apa tu malaikat? Bunyi apa tu malaikat? Malaikat jawab, tu daripada orang-orang yang telah meninggal dunia sebelum daripada kamu, sebelum daripada ni. Roh-roh mereka datang nak menziarahi kamu. Bila datang dekat dengan kita, roh tersebut datang dekat, kita dengar mereka bercakap. Biarlah dulu, biar. Dia penat lagi tu, penat lagi. Penat kerana perjalanan kematian itu memenatkan dia. Bila kita dengar je begitu, lalu kita sebut terus, tak, saya tak penat. Kita sebut, saya tak penat. Dia kata, mari tengok ni, mari tengok kain kapan yang dipakaikan pada saya ni. Kamu tengok kain kapan. Yang tu Rasulullah sebut,
setiap mayat ini dia akan mengunjungi ruh ni akan menziarahi. Kemudian di saat itu masing-masing mula tunjuk kain kapan masing-masing, kain kapan yang dipakaikan itu. Orang yang baru meninggal dunia dia tengok ni, kemaskan, cara diikat, disusun, cara ditutup, dibalut tu, Allah cantiknya dia panggil. Dia bangga dengan kain kapan. Masing-masing mula-mula dalam kubur rasa bangga di antara satu sama lain terhadap kain kapan yang dipakaikan itu. Yang dimaksudkan. Masing-masing ziarah, tanya khabar. Sibuk tanya. Seorang-seorang tanya. Orang ni tanya, pintu gate rumah saya dah tutup ke belum? Dia tanya. Tanya lagi. Tanya yang suami saya dah kahwin ke belum? Masing-masing sibuk tanya. Ini akan bertanya di antara satu sama lain. Orang tu, orang ni, masing-masing sibuk tanya. Dan dalam keadaan masing-masing roh ni tanya di antara satu sama lain, di waktu inilah kita dengar perkhabaran yang keluar daripada mulut seseorang ini sendiri. Perkhabaran tentang seorang ini. Kemudian disebutnya saling menziarahi dengan memakai kain kapannya. Peristiwa itu berlaku ketika masih berada di alam barzakh. Dan apabila bangkit daripada kubur, mereka keluar dalam keadaan telanjang. Katanya Tuan Kitab kita ni, kecuali orang yang mati syahid. Katanya Tuan Kitab kita ni sebut, orang mati syahid, dia bangun dengan kain baju yang dipakai hari kematian dia tersebut. Hari kematian dia macam mana? Macam tu dah dia akan bangkit balik. Dengan darah-darah, dengan kesan tembakan tu, semua ternampak ni untuk dia nak tunjukkan di hadapan Allah sebelum masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang mati syahid di jalan Allah. Dinyatakan oleh Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit daripada Abdullah bin Ibrahim bin Amr al-Ghifari, daripada Malik bin Anas, daripada Nafi', daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, "Uhsyaru yaumal qiyamati baina Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma hatta aqifa bainal haramain fayati ahlul Madinah wa Makkah." Rasulullah kata, aku dibangkitkan pada hari kiamat di antara Abu Bakar dan Umar. Kan sekarang ni kan kubur Rasulullah tu, makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu di antara Abu Bakar dan Umar. Betul lah dalam hadis Rasulullah sebut ni. Kemudian dalam keadaan hatta aqifa bainal haramain, sehingga kan aku berdiri di antara dua tanah haram, kata Rasulullah. Aku berdiri tengah-tengah. Maksudnya di antara Mekah Madinah tu, aku berdiri di situ, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila aku berdiri situ, kat situ, fayati ahlul Madinah wa Makkah, maka datanglah penduduk Mekah Madinah untuk mendekati pada diriku di saat mana mereka mendekatkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan orang yang meninggal dunia dekat Mekah, dekat Madinah. Sebab tu Rasulullah kata, kalau kalian meninggal, kalau kalian boleh pilih tempat untuk meninggal, pilihlah di Mekah lah tempat yang terbaik, di Madinah lah tempat yang terbaik untuk meninggal dunia. Ini tempat kelebihan. Kan baru ni kita baca surat khabar, ada budak muda daripada Terengganu kan, tahu-tahu dia kena kanser stage yang keempat. Stage yang keempat. Kemudian dia tu tahu-tahu kena kanser dah, kanser stage yang keempat. Doktor bagi tahu pada dia lebih kurang 2-3-4 bulan je tempoh dia hidup. Tempoh dia hidup ni, dia pun minta permintaan, dia nak pergi ke Mekah dengan Madinah buat umrah. Kemudian dia kata dia nak pergi dengan ibu dia, tapi mak dia, keluarga dia tak ada duit. Kerajaan Terengganu bagi, katanya kerajaan Terengganu dan bagi. Kemudian dia pergi elok-elok sampai di Madinah, dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia, dipilih oleh Allah untuk meninggal dunia di Madinah. Yang dipanggil demikian. Ini kelebihan Allah bagi kelebihan demikian pada seseorang ini. Dan orang ni bila dia meninggal di Mekah Madinah, dalam hadis Rasulullah sebut, siapa yang dikebumikan di perkuburan Baqi' wajabat lahu syafaati, wajib dia dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan orang yang dikebumikan di sana. Ada yang mengatakan hadis ini hadis gharib, hadis yang pelik daripada Malik, kerana hanya diriwayatkan daripadanya oleh Abdullah bin Ibrahim. Ada yang mengatakan bahawa hadis ini hanya diriwayatkan oleh selain Abdul Aziz bin Abdullah Al-Hashimi Al-Baghdadi daripada Al-Ghifari. Ini tuan kitab kita ni, dia cerita bagaimana datangnya hadis ini dan beradabnya mereka. Dia tengok cara beradab orang yang faham tentang hadis. Walaupun hadis tu hadis dhaif,
Walaupun hadis tu hadis apa sekalipun, kedudukan kecuali hadis maudhu' mereka tak masukkan. Tapi ulama-ulama dalam membicarakan tentang hadis, mereka letak dahulu, lepas tu mereka kira baliklah, yang ni hadis apa dia, ini kedudukan hadis apa dia. Yang ni cara alim ulama, mereka tidak tolak terus, tidak. Dia orang kita ni pelik, orang kita ni belajar sikit je, belajar secuik je ilmu hadis, ingat dia pakai hadis terus dah. Dia tolak terus hadis dhaif, tolak terus hadis dhaif, padahal hadis dhaif baru bukan hadis maudhu'. Ulama-ulama kata hadis dhaif ni hadis yang boleh diguna pakai lagi selagi mana tidak bercanggah dengan yang tak terlibat dengan akidah. Dalam fadail boleh guna pun, tak jadi masalah. Kekuatan hadis ni berbeza-beza. Hadis mutawatir ni hanya ada satu saja atas dunia. Hadis mutawatir apa dia? Hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Itu saja hadis. Yang lain tu hadis yang lain, hadis hasan, hadis yang kedudukan yang turun sikit lagi kedudukan demikian. Faham ke tak faham, buat faham sana. Nampak macam termenung dah cerita benda demikian. Ana pelik kadang-kadang orang kita tak belajar pun hadis, buat PhD je dalam bidang hadis. Dia bukan belajar daripada kulit ke kulit pun. Hadis ini sendiri dia tak pernah pun belajar bertalaki, duduk belajar hadis daripada satu-satu. Mengaku pakai hadis terus tempat kita. Pelik orang kita. Belajar sikit je, buat PhD sikit je. Buat PhD sikit, tak semesti dia pakai hadis, tak semesti. Orang yang pakai hadis, dia mesti ada Al-Quran dalam jasad dia. Dia mesti hafal dulu yang disebut dengan Al-Quran. Kalau Quran pun dia tak hafal, nak mengaku pakai hadis apa? Quran pun tak ada. Dia kena faham Quran dahulu, barulah datangnya hadis. Anda belajar dengan orang yang dianggap pakai hadis, Syekh Umar Hashim, baru meninggal dunia baru-baru ni. Anda belajar di Mesir. Waktu mana belajar? Dia menghafal 10,000 hadis. Sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kepala dia 10,000 je baru dianggap pakai hadis di Mesir. Itu pun orang petikai lagi terhadap diri dia. Padahal dia ni memang boleh sebut tempat kita ni mana boleh sebut. Google je tempat kita ni. Google je banyaknya. Yang kebanyakan cek hadis, cek dalam internet. Cek begitu je, dia bukan hafal pun. Oleh kerana dia tidak hafal, tak payah mengaku pakar lah, buat malu company je dia panggil. Buat malu orang Melayu kita je senang kita ni. Malu kita dengan orang yang belajar, orang yang faqih dalam bidang benda dia demikian. Lepas tu mula takwil yang tu, takwil yang ni. Kita tak faham. Bila kita tak faham, menyebabkan kita sibuk, kita nak petikaikan orang tu, petikaikan orang ni di kalangan kita. Sebab tu anda tak berapa suka dengan kerenah-kerenah yang berlaku di kalangan orang-orang yang belajar sikit tentang hadis, kemudian dia mendakwa dia ni pakar dalam perkara yang sedemikian rupa. Peringatan keras daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai dahsyatnya kiamat dan fadilat membaca surah At-Takwir ayat 1, Infitar ayat 1 dan juga Al-Insyiqaq ayat 1. Ayat pertama ni sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu ain falyaqra." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, mana-mana orang yang dia nak rasa sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah, siapa-siapa yang nak melihat, terbayang-bayang di mata dia suasana hari kiamat, ka'annahu ra'yul ain, macam dia terpandang-pandang depan mata dia, falyaqra, maka bacalah ini, kata Rasulullah, idza syamsu kuwirat. Rasulullah kata baca surah At-Takwir ini, baca surah idza syamsu kuwirat. Kemudian yang kedua Rasulullah kata idza samaa'un fatarat, baca surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar ni, bila kamu baca surah Al-Infitar, macam kamu rasa kamu melihat suasana kiamat yang sedang berlaku depan kamu. Kemudian baca lagi idza samaa'un syaqqat. Rasulullah kata baca surah yang ketiga idza samaa'un syaqqat, surah Al-Insyiqaq, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca 3 surah ni, kalau kamu baca 3 surah ini, macam akhirat itu depan mata kepala kamu. Baca pun dengan faham lah. Kita kan kalau kita baca, ramai orang kita baca tapi tak faham-faham, akhir tertidur je dia ni. Bila dia baca dengan faham, bila kita baca dengan faham,
kita nampak macam suasana kiamat itu depan mata kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kedudukan dia adalah hasan. Agar lebih jelas, perhatikan beberapa ayat ini. Kalau kamu nak jelas lagi, cuba kita tengok ayat ni. Allah gunakan izas syamsu kuwirat, ketika mana matahari mula digulung-gulungkan oleh Allah. Bila cerita tentang hari kiamat, nak sebutnya perkara yang kamu boleh lihat, matahari itu direnyuk-renyukkan. Izas syamsu kuwirat, direnyuk-renyukkan. Ataupun kuwirat ni maknanya gulung-gulung, macam kita ambil kertas begitu, kita gulung-gulung gitu. Kuwirat. Wa iza nujumun qadarat, ketika mana bintang-bintang berguguran jatuh. Kamu tengok suasana hari kiamat tu, gugur saat tersebut, meremang bulu roma kita. Kita ni kan, bila kita ni dengar petir je, dengar petir peng petir tu, kita ni rasa anak kita yang kecil tu terpa terus kita peluk kita ni. Kenapa? Baru bunyi petir. Ni bukan petir ni, ni hari kiamat. Bila hari kiamat, kamu nak nampak hari kiamat, kamu boleh tengok wa idzan nujumun qadarat, ketika mana bintang-bintang berguguran, jatuh berkeping-kepingan. Wa idzal jibalu suyirat, kamu boleh tengok bagaimana bukit-bukit berterbangan. Suasana bukit ni melambung di antara tempat dengan satu tempat ni, terbang berterbangan. Allahu Akbar. Para hadirin sekalian kan, kalau kita tengok kapal terbang, jemaah sekalian ada peluang pergi tengok masa Langkawi ni, apa di kapal terbang, bila mereka terbang atas udara tu, kita ni rasa kecut, rasa tengok macam mana terbang dia tu, dalam keadaan terbang di antara satu sama lain tersebut. Wa idzal isyaru utilat, ketika mana unta-unta mula, wa idzal isyaru utilat, dan apabila unta-unta yang bunting mula dalam keadaan ditinggalkan, tak terurus langsung. WXC 8747 BFW 9052. Ada orang nak keluar tapi tak boleh keluar. Ya. Kemudian nak sebutnya, ketika mana unta-unta ni kalau dia bunting, biasanya orang sibuk jaga, orang Arab ni kalau unta bunting. Tapi bila berlakunya hari kiamat, saat berlaku hari kiamat ni, dalam keadaan kamu tengok dia bergerak, tak tahu dia dalam keadaan tak terurus. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa izal insyaru utilat, ketika mana kamu boleh lihat laut, kemudian binatang-binatang liar mula berkumpul satu tempat. Binatang-binatang buah ni tak termakan dah di antara satu tempat yang lain. Singa-singa tak terekam dah, tengok kepada kambing-kambing, serigala pun tak rasa nak makan dah. Wa izal insyaru utilat, wa izal insyaru utilat, wa izal wuhus uhusyirat, ketika mana binatang-binatang buas dalam keadaan yang mula dikumpulkan. Kemudian wa izal biharu sujirat, Allah sebut bila laut mula menggelegak. Air laut ni sujirat, menggelegak air laut, gum bunyi itu sujirat ni dalam keadaan air laut tersebut dalam keadaan bunyi kepanasan, menggelegak, sujirat. Allahu Akbar. Jemaah ada masa pergi tepi-tepi pantai, misal contohnya pergi tepi pantai, tengok bagaimana ombak yang menghempas pantai. Musim-musim tengkujuh kan, bila kita tengok ombak tu, kita rasa risau, takut kita. Takut tengok air, misalnya contoh air terjun. Air terjun ni, bila air kepala air turun tu, bom jatuh tersebut, kita rasa gayat kita, takut kita. Allah kata lebih dahsyat daripada itu. Bila saat berlakunya hari kiamat, Allah nak jadikan hari kiamat ni wa idzan nufusu zuwijat, dan ketika mana ruh-ruh ditemukan dengan jasad-jasad. Ruh-ruh ni berterbangan masuk dalam jasad-jasad. Dalam keadaan ruh-ruh mula dia masuk dalam jasad ini, wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ketika mana bayi-bayi yang dikuburkan mula dalam keadaan dikuburkan hidup, ditanya hidup ditanya, mula dibangkitkan balik. Bayi yang mati, yang ditanam,
bila dicampak dan sebagainya. Wa idzal mau'udatu su'ilat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat. Sebab apa kamu mati dibunuh wahai anak-anak? Allah mula tanya. Saat tersebut bayi-bayi yang dicampak, dibuang dan sebagainya, dalam keadaan yang mati, dibunuh, kecil-kecil lagi, digugurkan yang ni, Allah mula masukkan roh, lalu ditanya bi ayyi zambin qutilat. Sebab apa kamu mati? Sebab apa kamu dibunuh wahai bayi, wahai anak-anak? Kenapa kamu jadi demikian? Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut bi ayyi zambin qutilat wa idza as-suhufu nusirat. Ketika mana yang Allah gambarkan hari kiamat ni, ketika mana suhu-suhu berterbangan. Maksudnya apa dia? Ni suratan amalan manusia ni mula melayang saja. Tangan manusia ni tak tahu yang mana nak terangkat, yang mana nak terangkat. Bila melayang, wa iza suhufu nusirat, ketika mana berterbangan tadi, wa iza samaa'u kushitat, dan ketika mana langit-langit dalam keadaan yang langit-langit mula dilenyapkan. Kemudian wa idzal jahimu su'irat, dan ketika mana neraka itu mula digelombangkan. Bunyi terus rap. Neraka ni dalam keadaan tak sabar-sabar lagi dah nak meranakkan dan menghancurkan jin dan juga manusia ni sendiri. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala kata, Rasulullah kata, cuba bacalah ayat ni. Bila kamu baca ayat ni, meremang bulu roma kamu. Bila kamu bangun-bangun, macam mana kamu bayangkan? Nak bayangkan hari kiamat, kamu baca surah yang disebut dengan surah Al-Kuwirat ini, ataupun Takwir. Dalam surah Takwir ini, ayat 1 hingga ayat yang ke-12, kamu akan rasa suasana hari kiamat yang berlaku tersebut. Kemudian dibaca surah Al-Infitar ayat 1 hingga 6. Iza sama'u fatarat, ketika mana langit-langit mula terbelah. Allah mula sebut demikian. Iza sama'u fatarat, ketika mana langit-langit ini mula pecah berkecai, terbelah je. Wa idzal kawakibun tasarat, ketika mana bintang-bintang jatuh bertelebaran, jatuh berkeping-kepingan, jatuh tan jatuh. Allahu akbar. Tak boleh nak bayanglah suasana hari kiamat. Wa idzal biharu fujirat, ketika mana laut dah mula dikobar-kobarkan, laut tersebut menjadi gelombang yang besar. Wa idzal biharu fujirat wa idzal qubur bu'sirat, ketika mana kubur-kubur mula meletup. Kubur-kubur ni, wa idzal qubur bu'sirat, dalam keadaan kubur-kubur ni mula dalam keadaan keluar, dibongkarkan satu-satu. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, di waktu itulah mana setiap jiwa dia akan tahu apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilalaikan dalam hidup dia. Masing-masing menyesal. Berdoa pada Allah jangan kita sampai tahap ini. Kalau kita sampai suasana ini, maknanya kita jahat. Dalam hadis Rasulullah kata, orang mukmin ni Allah akan matikan belum berlakunya hari kiamat. Bila belum berlaku hari kiamat, Allah mati orang mukmin. Mati dahulu. Bila tinggal orang yang jahat. Bila tinggal orang jahat saja, masa itulah kemuncak Allah meletupkan alam ini sendiri. Allah jadikan demikian. Kita berdoa biar kita tak sempat dah suasana ni. Cuma dalam keadaan yang di waktu ininya kita yang diberitahu. Ada ulama kata orang mukmin yang dalam kubur dia beritahu, berlakulah kiamat, sedang berlaku kiamat. Kita sedang mati, masing-masing sedang melihat bagaimana berlakunya kiamat di saat tersebut. Ada orang yang tidak diberitahu langsung, tahu-tahu bangkit terus. Pun ada juga berdasar pada hadis yang berbeza-beza cerita keadaan berdasar pada berbezanya amalan seseorang. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia semua, apa sebabnya kamu ini yang menyebabkan kamu terpedaya terhadap Tuhan kamu yang maha mulia. Ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan, manusia semua, ma gharraka, apa benda yang menyebabkan kamu terpedaya dalam kamu mengingatkan diri kamu untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benda apa pada diri kamu? Dunia memperdayakan kita. Kita ni kan, kalau tak sampai yang ni pun, kita akan sampai kiamat kecil untuk diri kita. Kiamat kecil ni pun kita pun rasa ngeri dah. Kiamat besar lagi ngeri. Kiamat kecil ni bila kena pada kita ni, mati
Bayangkan kita balik ke rumah, misal contoh, balik ke rumah, balik je daripada majlis ilmu, masuk je pintu rumah, tengok malaikat maut bersila dalam rumah kita. Agak-agak macam mana? Allah, kan tak masuk rumah hari ni, tak kena gaya. Nak sebutnya, bila tengok mati, malaikat maut kata tak ada lah, tak ada. Mati katanya malaikat maut. Sebut mati saja, ataupun kita tengah bawa kereta, malaikat maut diri depan cermin kita, duduk depan cermin kita. Tu pun kita kaget lah. Allah, mati. Kejut. Kita tengah tidur, katakanlah kita tengah tidur, malaikat maut kejut, bangun, kita sekelip mata, bangun untuk mati. Maknanya kita sekarang kena mati. Tak boleh kejut dah, pasangan hidup kita tak boleh. Waktu tu kita terkejut dah, Allah, mati dah. Ma gharraka bi rabbikal karim. Allah tanya, benda apa yang melekakan hidup kamu sehingga kamu tak ingat kepada Allah yang maha mulia dalam hidup kamu? Ma gharraka. Hidup kita ni kan hanyut je, lalai je. Lalai dalam hidup ni kan, ramai orang kita kan tahu-tahu mati. Allah kita ni, Allah ma gharraka. Demikian juga, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Bila dekat dengan hari kiamat ni, Allah tanya, manusia semua, benda apa yang menyebabkan kamu jadi leka dalam hidup kamu terhadap Allah yang maha penyayang dan pemurah dengan kamu tersebut? Benda apa yang melekakan dalam hidup kamu? Itu dua. Yang ketiga, surah yang tiga, izas sama'un syaqqat, surah al-insyiqaq, ketika mana langit mula terbelah. Tadi izas sama'un fatarat, ketika mana langit mula dalam keadaan fatarat ni dia panggil, dia ramas gup hancur tu. Macam kita ambil biskut, bila kita ambil biskut kering tu kan, kita ambil, kita ramas gup, tu dia panggil infatarat. Dia panggil, maknanya kita ramas gup, jatuh berkepingan biskut tu kan. Kita tak biasa buat ni, anak dulu biasa buat ni. Waktu mana kecil-kecil dahulu kan, kita ambil biskut besar tu, biskut yang kering tu, kita ramas. Lepas tu taruh susu, gaul sikit. Sebut kan ramai pula buat lepas pada ni, tak kena gaya. Tapi Allah, bila Allah nak hancurkan alam ini, Allah akan buat apa dia? Allah akan buat dalam keadaan Allah infatarat. Iza sama'un fatarat. Yang ni iza sama'un syaqqat, Allah belah, belah, terbelah. Iza sama'un fatarat, yang ni terbelah. Iza sama'un syaqqat, iza syamsu kuwirat. Ini Allah cerita tentang langit. Yang langit Allah kata iza sama'un syaqqat, terbelah, satu terbelah. Ana kan, kalau kadang-kadang bila naik kapal terbang, tengok naik mandang ke atas, lagi mandang ke atas tu, lagi kita rasa kecil hati kita, rasa takut. Bila kita berlepas naik sampai ke atas tu, kadang-kadang masuk dalam awan-awan tu, kita rasa macam manalah kalau Allah tutupkan alam ini di saat yang sebegini. Kita rasa kecil kita, Allah kecilnya dibandingkan dengan langit yang luas ini. Tiba-tiba Allah belah-belahkan langit ini, jatuh berkeping-kepingan langit. Iza sama'un syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Dan waktu tersebut Allah telah mengizinkan dan semua menjadi patuh kepada arahan Allah Subhanahu wa taala. Wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat. Dan ketika mana bumi mula meletup, muddat ni lepom meletup. Bumi ni meletup satu-satu dalam keadaan meletup. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat. Dan waktu tersebut dia mengeluarkan apa yang ada dalamnya. Bumi ni meletup, keluar habis benda-benda yang dalam bumi ni, wa taqallat, dan kosong benda dalam bumi. Emas keluar, minyak keluar. Kita tengok yang apa dia, kadang-kadang kita tengok tempat cari gali minyak ni, bila dia meletup kan, meletup tom tu, kita tengok tu, kita rasa gerun. Kerana apa dia? Kerana keadaan yang ditunjukkan tadi, sasana yang ditunjukkan tadi. Wa alqat ma fiha wa taqallat. Allah kosongkan semua barang dalam bumi ini sini. Wa taqallat wa azinat li rabbiha wa huqqat.
Dan sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala sebut hari yang diizinkan oleh Allah untuk dilaksanakan, dan kebenaran itu pasti terjadi. Ya ayyuhal insan, manusia semua. Lalu Allah sebut, Allah tanya balik, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhan kamu, maka kamu akan menemui setiap apa yang kamu laksanakan di atas dunia. Orang yang mukmin, kalau kamu dah buat betul-betul, famulaqih, kamu akan dapat semua benda yang kamu buat itu. Allah akan balas. Waktu mana, saat di mana kamu dah sampai masa yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan pada kamu. Saya menyatakan bahawa ketiga surah tersebut khusus membincangkan soal peristiwa hari kiamat. Kalau jemaah sekalian nak tahu suasana kiamat, baca tiga surah ni. Baca dan ulang. Bila kita baca dan ulang, lama-lama kita baca dan ulang, kita faham saja, kita nampak inilah suasana kiamat yang Allah nak jadikan dan Allah nak tutupkan alam ini. Hari kiamat, kerana dalam surah ini dinyatakan mengenai bagaimana terbelahnya langit, digulungkan matahari, hancurnya bulan dan bintang, serta kedahsyatan lain yang akan berlaku pada hari kiamat. Allah tunjuk semua benda yang kamu rasa hebat saat mana kamu hidup ini. Kamu tengok langit, kamu rasa hebat. Kamu tengok bumi, kamu rasa hebat. Hamparan benda yang kamu hebat tadi, bila sampai saatnya Allah letakkan dan Allah layangkan. Bila meletup dan melayang, di waktu itu manusia menjadi kecil dan kerdil sangat. Famulaqih, lepas pada itu kamu akan berjumpa dengan janji yang telah dijanjikan oleh Allah terhadap yang kamu usahakan di atas dunia ini sendiri. Satu anak biasa sebut kan, biarlah kita penat sikit di dunia untuk kita rehat di akhirat. Biarlah kita ni dalam kita mentaati perintah Allah, kita ni penat sikit, nahat je sikit. Kerana apa dia? Kerana kita akan berehat di akhirat. Orang yang berehat di atas dunia tak buat pun. Orang lain belajar, dia tak datang belajar. Orang lain menuntut ilmu, dia tak menuntut ilmu. Bila dia masuk sampai di akhirat, penat terus. Dia rehat di dunia, tapi dia akan penat di akhirat. Sebab tu kita ni, dalam kita taat, ya ayyuhal insan ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Allah sebut, yang kamu kerja keras tu atas dunia tersebut, kamu akan jumpa balik yang kamu lakukan itu. Kita kan nak derma ni, nak masuk dalam tabung derma tu RM50 kan, ketar tangan-tangan. RM50 ustaz, dahlah harga minyak naik, dia sebut macam. Nak bagi pula RM50, tak mungkin. Dalam keadaan macam tu kita penat. Allah, tak berani kita. Ya ke tak ya? Ya ke tak ya? Ya tak ya tersebut, akhirnya kita buat juga. Yang kita bagi RM50 tu, famulaqih, kamu jumpa balik di akhirat nanti. Ini cara Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Biarlah kamu letih sikit pun, penat sikit pun, kamu nak belajar, kamu nak taat. Dalam kamu taat pada perintah Allah ini, kamu dapat juga balasan dia waktu mana kamu menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ketiga surah ini juga menjelaskan kepada kita mengenai keluarnya seluruh makhluk daripada dalam kubur menuju ke penjara neraka. Mereka menuju ke penjara neraka ataupun mahligai istana syurga setelah catatan amal diserahkan, dan setiap mereka membaca buku catatan amalnya. Mereka tu maknanya kita lah. Bila sampai saat yang disebut dengan hari kiamat tu sebut, masing-masing keluar. Tak ada seorang pun tak keluar daripada kubur. Tak ada seorang menyorok je dalam tanah, misalnya contoh. Tak nak keluar daripada kubur, tak ada. Semua keluar jalan. Start daripada kubur section USJ 21, jalan bergerak menuju ke mana? Yang orang sedang, yang malaikat sedang tiup ni, tiup kat mana? Dekat yang disebut dengan Masjid Al-Aqsa. Di atas batu Sakrah tu, seluas mana trompet ni disebut dalam hadis Rasulullah, seluas di antara bumi sampai ke langit. Bumi sampai ke langit. Berjalan bergerak masing-masing. Bergerak menuju bumi ni jadi rata. Tak ada dah laut tu tak ada. Warna putih macam kulit roti. Putih macam kulit roti. Jalan masing-masing. Dalam keadaan tak tahu nak ke mana. Suasana apa benda yang berlaku ni. Dalam keadaan macam ni, orang mukmin dia tahu dah, kita cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara dalam hidup mereka. Satu, Rasulullah berdiri pula di antara tanah haram tadi,
dua tanah haram tadi, orang Madinah, orang Mekah datang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pula yang bergerak ni berbeza-beza yang bergerak. Ada yang bergerak dalam keadaan yang naik kenderaan, ada yang di atas tunggangan, ada yang berlari, ada yang berbeza-beza. Waktu tu umur dunia ni menjadi, umur saat tersebut menjadi panjang, masa yang Allah jadikan di saat yang sedemikian rupa. Jemaah dengar kuliah Hana semalam dalam radio IKM kan, Hana cerita tentang mengenai ahli neraka. Dia minta keluar sebanyak 5 kali dalam Al-Quran Karim cerita. Bila masuk neraka ni, ahli neraka ni, dia minta supaya keluar daripada neraka ni 5 kali. Doa pada Allah catat, Allah rakamkan dalam Quran. Orang ahli neraka bagi tahu pada Allah, ya Allah begini, minta ya Allah, yakin dah, balik semula ke dunia ya Allah, nak amal salihan, kami nak buat amal salih. Setiap kali mereka berdoa, mereka minta dengan Allah. Mula-mula minta dengan malaikat penjaga, kemudian minta dengan malaikat Malik. Minta penjaga kata, kamu tak pernah dengar kuliah ke dahulu? Penjaga ni tanya, kamu tak pernah hadir majlis-majlis ilmu ke dahulu? Tak ada kau orang cerita tentang akhirat ni, yang nabi-nabi, rasul-rasul cerita dahulu, kamu tak terima lah? Dia tanya demikian. Dengar, tapi kami ni lawan. Dia sebut demikian, kami dengar tapi kami lawan. Minta dengan malaikat tolong doa sikit, biar kami, bagi kami ni mati senang saja. Malaikat Malik kata, tak ada, kamu makisi nafi abada, kamu kekal dalam neraka ni sampai bila-bila. Katanya malaikat Malik. Bila begitu doa pada Allah, di antara tanya dan nak jawab, malaikat nak jawab ni berapa lama jarak dia? Selama 80 tahun jarak dia. 80 tahun nak jawab. Sehari dalam neraka sama dengan 1000 tahun hidup atas dunia. Habis masa dia panggil demikian. Lepas pada tu minta dengan Allah pula, minta dengan Allah. Bila minta dengan Allah, tanya je Allah, ya Allah boleh tak balik, nak keluar daripada neraka ni ya Allah, tak tahan dah dalam neraka ni, nak minta keluar. Allah kata apa dia? Allah nak jawab ni, di antara tanyaan dengan jawapan ni sejarak mana? 2 kali umur dunia. 2 kali umur dunia. 2 kali umur dunia. Allah nak jawab 5 kali tu. 5 kali. Nak sampai pada yang kelima ni, bila sampai kelima ni, Allah kata apa dia? Sampai yang kelima tu, bila minta tak boleh, minta tak boleh, minta tak boleh. Yang keempat tu dia kata ada harapan dah. Allah nak keluar dah kita ni, nak keluar dah kita. Minta kali yang kelima. Minta kali yang kelima kena jerkah terus. Allah jerkah. Allah sebut qala khsa'u fiha. Pakai mampuslah kamu, katanya Allah. Qala khsa'u fiha. Qala khsa'u fiha ni makna binatang cislah kamu, katanya Allah. Bangsatlah kamu. Qala khsa'u fiha wala tukallimun. Allah kata dah, jangan bercakap lagi, katanya Allah. Dah tu senyap terus dalam neraka. Senyap dalam neraka tu, masing-masing mula menyalahkan, engkau lah, kan engkau lah. Masing-masing sedang menyalahkan balik, yang menyebabkan tak ada peluang lagi keluar daripada neraka ini semua. Allahu Akbar. Baca yang tu kita minta supaya Allah selamatlah kita daripada seksana yang kena dia panggil keadaan demikian. Kita tengok orang meninggal dunia pun kita rasa ngeri kan. Tengok orang kemalangan jalan raya tertusuk dengan tiang-tiang dan sebagainya dekat badan, ngeri kita sebut. Kalau kita baca tentang dalam neraka, jauh lebih ngeri daripada yang tu. Neraka ni, ahli neraka ataupun suasana di akhirat tu pun ngeri dah. Orang duk jilat nanah orang dalam keadaan muka ke bawah, hirup ni nanah, hirup nanah tu, ingat kekenyang, hirup nanah, bau busuk Allah sajalah yang tahu. Suasana yang berada di padang ni bergerak ni, masing-masing bergerak dalam keadaan macam-macam gaya manusia. Ada kepala ke bawah, kaki ke atas. Ada yang berjalan dalam keadaan merangkak. Ada yang berjalan dalam keadaan yang dalam keadaan tersembam. Ada yang berjalan perut yang besar. Perut yang besar ni lagi rebah, jatuh, bangun balik, lagi besar perut. Yang pemakan rasuah. Ada yang jalan dengan kayu yang dipikul kat belakang. Rebah tu ambil lagi kayu, pikul lagi. Rebah tu ambil lagi kayu, pikul lagi. Ni siapa ni orang ni? Orang yang tak cukup dengan satu jawatan, nak lagi jawatan yang lain.
Dah jadi JKK dah, berhenti dah. Patutnya kamu dah jadi AJK dah, cukup lah. Kamu dah jadi yang tu. Tak, yang tak cukup lagi, nak kena ada lagi, nak besar lagi jawatan, nak lagi. Akhirnya tersembam dalam keadaan orang lain memandang kamu macam-macam gaya manusia yang berbezanya amalan di atas dunia ini sendiri. Kita berhenti setakat ni lah, insyaAllah kita sambung pada akan datang nanti cerita tentang ini, bagaimana huraian terhadap surah ini sendiri, insyaAllah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma taqabbal minna salatana tammah waghfir lana dhunubana ammah wa la tu'azzibna yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azzibna fa innaka alaina qadir. Waltuf bina ya Allah innaka antal latiful khabir. Ya Allah, ya Tuhan kami, belah kasihanlah pada kami semua ya Allah. Kasihanlah pada kami ini ya Allah. Jadikanlah kebaikan-kebaikan yang terusan yang kami lakukan dalam hidup kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah peluang untuk kami menjadi hamba kamu yang saleh ya Allah. Pilihlah kami ya Allah untuk menjadikan kami hamba kamu yang mentaati perintah kamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami menghadap di hadapan kamu nanti ya Allah, dikala bibir kami tidak putus-putus menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kurniakanlah kubur kami di antara taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami di antara kawah-kawah neraka ya Allah. Anugerahkan pada arwah ayah kami, arwah ibu kami, arwah-arwah yang meninggal dunia sebelum daripada kami ya Allah, kebaikan-kebaikan yang banyak untuk mereka ya Allah. Teman-teman kami yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini ya Allah, jadikanlah kubur mereka di saat ini ya Allah penuh dengan kebaikan dan cahaya yang berterusan ya Allah. Ya Allah, kamu jadikanlah ya Allah daripada doa ini kebaikan untuk kubur arwah ayah kami ya Allah, nenek moyang kami ya Allah yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini ya Allah. Bangkitlah kami di akhirat nanti ya Allah bersama dengan para nabi dan para awliya salihin ya Allah. Di saat mana kami bangkit nanti ya Allah, jadikanlah nama kami dipanggil dan diseru oleh nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, izinkan kami bersimpuh di sisi nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencium jari jemarinya ya Allah, mengucup dahinya ya Allah, memeluk tubuh badannya ya Allah. Izinkan kami ini ya Allah, seburuk mana pun kami ini ya Allah, sekeji mana pun kami ini ya Allah, jangan kamu dedahkan keaiban kami di padang mahsyar nanti ya Allah. Di saat mana melayangnya suratan amalan manusia nanti ya Allah, terimalah suratan amalan kami sebelah tangan kanan ya Allah. Jangan kamu terima suratan amalan kami sebelah tangan kiri ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, kami pohon pada kamu ya Allah. Kami harapkan daripada kamu ya Allah agar kamu layakkan kami ke syurga kamu ya Allah. Masuklah kami ke dalam syurga Firdaus ya Allah. Ya Allah, kami pohon pada kamu ya Allah agar kami layak, keluarga kami layak, anak-anak kami layak, keluarga mereka yang mengaminkan doa ini pun layak ya Allah untuk memasuki syurga Firdaus kamu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami yang lalu ya Allah, ampunkanlah kesilapan kami yang lalu ya Allah. Jangan kamu dedahkan kesilapan kami itu nanti ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Alhamdulillah rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah